Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-27 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Rawahul Bukhari. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, siapa yang memusuhi kekasihku, aku akan memusuhinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi malam ni kita dengar pula waliyan. Kalau Melayu dia kata wali ya. Sebenarnya kekasih Allah. Siapa dia? Yang dikatakan kekasih Allah, wali Allah. Yang ni kena tengok ayat Quran dulu. Dah kita baca hadis, kita baca ayat Quran pula. Surah Yunus. Surah ke-10. Ayat 62 63. Tadi hadis, ambil ayat Quran pula. Kalau dia baca hadis Al-Quran tak baca cerai kan? Puluhan hadis Al-Quran tak mau tengok langsung. Kita tengok kedua-dua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tak jumpa ke Ustaz? Ada mak telefon cap ayam apa? Kau boleh kira ni. Tu ayat Quran tentang wali. Tak lagi kita nak urai. Ala apa dia? Aku nak lupa dah kacau mak lupa. Allah inna awliya Allah. Ketahuilah sesungguhnya wali Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Pertama, tidak ada kedukacitaan ke atas mereka. Yang kedua, mereka tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak ada kedukacitaan. Golongan wali ni dia tak takut dan tak duka cita. Siapa dia? Apa sifat-sifat wali? Sekali lagi dalam buku ni apa ada catatan lain. Siapa dia yang dikatakan wali? Alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dalam masa yang sama mereka juga bertakwa. Iman dan takwa itu syarat nak jadi wali, nak jadi kekasih Allah. Bukan wali yang kita faham. Orang Melayu ni kalau faham wali kan, dia boleh berjalan atas air. Tu wali. Pernah jumpa tak? Apa wali berjalan atas air? Ada bot. Kan? Yang tu pun tak tahu cerai. Wali ni boleh terbang di udara. Tak pernah tengok, tak pernah jumpa. Burung. Itu bukan cerita dia. Wali sebenar kita dengar buku ni, kita dengar nanti insya-Allah ayat-ayat yang akan saya baca. Kita tengok dulu, kita rojok dulu hadis yang ke-27 dalam buku yang disusun oleh Ustaz Amri ini, juga menerang dan menjelaskan sifat-sifat seorang wali, kekasih Allah. Beliau, tuan-tuan, Ustaz Amri Nasrun ni, beliau juga merojok kepada kitab-kitab tafsir Arab.
bahan dalam ni, isi kandungan dalam ni bukan rekaan beliau, tetapi berdasarkan ilmu yang beliau belajar hampir 7 tahun di Syria. Jadi kitab-kitab Arab banyak. Baik. Huraian ayat tadi ingat surah Yunus surah ke-10 ayat 62 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tu ya tu Ustaz. Baik. Allah memiliki kekasihnya di kalangan hamba yang beriman. Tu apa pun syarat mesti iman. Kalau negara kita daripada agung turun sampai Perdana Menteri, turun kepada menteri, timbalan menteri, rakyat biasa. Kalau semua beriman dan bertakwa, sebab syarat ayat tadi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau kita pula penduduk sebuah negara, kesemua rakyat jelata termasuk pemimpin adalah dari kalangan orang-orang beriman dan bertakwa, Allah kata apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kita berhenti tang tu dulu. Tak kira kita ambil 96 Al-A'raf. Kata Allah, kalaulah sesungguhnya penduduk sebuah negeri atau negara itu beriman dan bertakwa. Syaratnya jadi wali, iman dan takwa. Ayat ni pula menjelaskan bukan sekadar tu, kan jadi kekasih Allah. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah jamin tu. Nescaya kami bukakan pintu-pintu apa tuan-tuan? Kejayaan, kemenangan, pintu-pintu rezeki yang akan turun daripada langit, keluar daripada bumi. Kalau kata kejayaan, boleh Allah turunkan malaikat daripada langit tolong kita? Bukan nak susah sangat. Kan? Iman dan takwa, Allah bukakan segala pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kejayaan yang akan turun pada langit, keluar pada bumi. Tapi malangnya Tuhan sebut walakin kadzabu, dan akan tetapi mereka manusia ni mendustakan Allah, tak percaya dengan janji Allah, ragu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi Allah memiliki kekasihnya di kalangan hamba yang beriman. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, innal lil ibadan ya'rifuna an-nas bitawasum. Hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis sahih. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah memiliki, Allah mempunyai innalillah apa dia? Ibadan ya'rifuna bitawasum. Yakni Allah Subhanahu wa taala memiliki para hamba-hambanya yang bitawasum. Apa maksudnya? Yang dapat mengenal manusia melalui firasat. Ini kekasih Allah. Melalui pandangan. Dia tengok-tengok Ma'eh, dia boleh scan lah Ma'eh. Malam ni pakai seluar dalam ke tak? Contoh lah. Dia boleh scan. Pok-pok Wahabi tak percaya. Mereka ni semua tak percaya. Hampa tak percaya, memang nak pegang tangan hampa, bawa pergi jumpa Pak Sumit tu. Pergi lah tengok. Anak murid saya tu meninggal dunia dah. Dia sendiri cerita, Ustaz, wali sungguhlah Pak Sumit awal. Saya tak ada nak buka mulut, nak cerita hajat saya main jumpa dia. Dia tahu dah.
Dia suruh saya buat macam ni, hang amal ni insya-Allah. Hang banyak berdoa kepada Allah, Allah akan bagi pertolongan. Perniagaan hang akan pulih semula. La ilaha illallah. Tu. Nah. Tu hadis tadi. Hadis tadi saya sakit lidah lah. Hadis tadi Ibnu Hibban. Kalau anda ayat Quran surah Muhammad ayat 30. Jadi depa duk kata tak ada macam wali-wali. Jadi Allah Nabi sebut Allah ada di kalangan para hamba-hambanya yang bitawazum. Dia dapat mengenal manusia melalui firasat. Ya. Kalau dalam Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat 30 dengar. Orang putih kau yang ni? Hah? Surah apa? Surah Muhammad. Boleh orang putih pula tuan-tuan. Ada apa nak erti? Saya terjemah lah. Kalau kami kendaki, we could point them out to you. Kami boleh kenalkan mereka kepada kamu. Oh Muhammad, makna Allah abang Muhammad. Nah, aku boleh ajak hang sampai hang kenal manusia. Ya betul lah Muhammad. Tapi orang tua ni pun boleh lah. Nah. Dan dia kata, and you would recognize them by their marks. Kamu akan kenal mereka melalui tanda-tanda. Tuan-tuan, kalau wali Allah ni mesti ada lah mai. Dia tengok saya, dia bercerita, terus panggil saya. Dia bercerita cara saya bercakap, cara saya tangan saya ke apa, cara berjalan, dia kenal. Tu wali-wali. Aku yang anak wali pun boleh kenal. Kali itu tuan-tuan, ada seorang anak murid saya ni, dia berguru dengan seorang ustaz. Terus tiba-tiba saya sebutlah sikit-sikit ada. Ustaz hang ni kuat merajuk no. Mana ustaz tahu? Aku duk kata dah aku wali. Nah, kita tengok cara dia bercakap. Kita boleh agak-agak ya tuan-tuan. Tuan-tuan martabat rendah lagi. Aku ni, kata aku ni. Kan? Dia terkejut tu. Mana ustaz tahu? Aku saja teka lah. Memang betul ustaz ni. Dia kuat merajuk. Bukan dia seorang, banyak orang yang saya duduk tengok. Saya sebut panggil dia ni bagian-bagian. InsyaAllah memang betul. Tak lagi aku nak scan hang. Hang duduk elok. Nah. Jadi hadis Ibnu Hibban ayat Quran Muhammad ayat 30. Tentang manusia pilihan Allah yang mana Allah mengajar mereka untuk mengenal manusia yang lain. Dia boleh tahu cara kita bercakap, cara kita makan. Makan ni pun tuan-tuan, orang tua-tua duk ajak kan. Kalau makan gelojoh tu kan memang terkedah, tak ingat kawan ni memang manusia tak mau. Kita tengok kawan-kawan kita. Memang tamak sungguh. Kan? Cara dia makan tu. Tu cerita dia. Nah. Baik. Jadi pertamanya beriman. Tak lagi baru saya ambil apa yang saya catatan ada. Yang kedua soleh. Soleh ni solihin. Ayat dia ada tak tentang solihin? Adik. Takil lidah ni tu nak sebut payah je. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Betul. Wa ulaika ma'al ladzina an'ama wa may yuti'illahu wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama apa tak boleh mana ni? Kit lidah. Tang hujung ni makan apa mai aku tengoklah. Ayat 69 tuan-tuan tengoklah. Aku tak kira saya baca silap tengok. Al-Nisa. Wa man yuti'illaha war rasul.
Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tu sangkut banyak kali tu. Pasal baca tasawuf tak betul. Wa may yuta'illah hawar rasul. Siapa taat kepada Allah dan Rasul, maka kami akan gabungkan mereka dengan 4 golongan yang Allah telah kurniakan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, yang terdiri daripada para anbiya, was-siddiqin, golongan yang seperti Sayyidina Abu Bakar, wasyuhada, yang gugur di jalan Allah kerana memperjuangkan agama Islam, was-salihin, dan orang-orang soleh. Mereka lah sebaik-baik teman bagi kamu. Soleh kita dah bahas dulu kot, yakni orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu kurniaan Allah. Kita jadi yang keempat, jadilah soleh, kan? Jangan jadi mak saleh sudah. Soleh. Sering patuh dan tunduk. Ni lagi satu. Sering patuh dan tunduk, yakni kepada perintah Allah. Dan itu juga diartikan sebagai Islam. Firman Allah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang Islam. Apa makna Islam? Ini dah. Yang ni juga makna soleh, makna wali Allah. Yakni sering patuh dan tunduk. Patuh, tunduk dan patuh pada segala perintah Allah. Itu sifat wali Allah. Dan itulah sifat seorang Islam yang beriman. Maka nampak khusyuk dan tawaduk. Tu dia. Solatnya khusyuk, kan? Kita pun wali, Allah Akbar, ingat kata yang tu wali walakuk, wali bisa cakap. Saya duk abang banyak kali kat hangpa, kalau hilang barang jangan duk cari, pergi semayang dulu. Sat lagi iblis habaq dalam semayang. Jangan bimbang, dia habaqnya. Hang duk cari 2 jam tak jumpa, sat lagi sat lah. Rakaat pertama takbir, bawa tilam. Pasal kita khusyuk. Aduh, macam mana nak dapat khusyuk tak tahulah. Kan? Mudah-mudahan kekurangan, kelemahan yang kita miliki ini diampunkan Allah. Tu je tuan-tuan. Khusyuk dan tawaduk. Tawaduk pula. Baik. Soal tawaduk, saya ingin penjelaskan berdasarkan kata seorang ulama. Tawaduk biar bertempat. Ni tawaduk ya, jalan orang warung jalan Belaga tiang-tiang TMB. Tawaduk ada. Tawaduk biar bertempat. Nak tawaduk macam orang tadi, 4 golongan tadi. Orang yang soleh, orang bagus, kan? Kena tawaduk. Kalau geng puak-puak haprak, tak ada tawaduk. Kita mau tunjuk action kat mereka. Tak ada hadis, saya tak jumpa hadis, tapi saya jumpa kata-kata ulama. Ulama kalau dia berani mengeluarkan pandangan, sudah pasti dia ada sandaran. At-takabburu 'alal mutakabirin sadaqatun. Dia kena tahu hujung ni, nak sebut payah orang sakit. Takabur, Melayu kata sombong. Kita memandang rendah terhadap seseorang. At-takabburu 'alal mutakabirin sadaqatun. Kita memandang rendah terhadap orang yang sombong, yang juga takabur, itu adalah sebagai sedekah. Jadi tawaduk biar bertempat. Orang sombong, orang takabur, kita pun kena takabur. Jangan duk tunjuk lekeh. Tunjuk sikit kita orang Islam ada kemuliaan. Ni macam puak-puak kapiak lah ni. Hak duk hina Nabi, hina ke? Jangan duk tunjuk tawaduk. Kan? Dia maki, kita maki. Peduli apa?
Nah, tu cerita. Tawaduk biar bertempat. Kalau orang bukan Islam ni, dia tak pernah hina Islam. Itu kita tak usah duk maki amun dia. Biar bertempat. Baru dia tengok, orang Islam ni jangan main-main tu. Kan? Kalau dulu, kalau macam isu baru-baru ni, Wendy Long. Nasib baik Wendy Long. Kalau Wendy Long, dia kata adik aku pula. Kan? Hina Nabi buat gambar lucah. Kan? Saya sedih tuan-tuan. Tak ada pun seorang menteri Melayu daripada Pakatan Harapan yang teguh. Ada tak? Ada tak? Ada orang Pakatan Harapan ni. Dulu masa duduk dalam PAS cukup kuat tu. MCA hina Islam. Tidak? Tidak? PAN apa ni? Kau boleh kira. Syekh. Tak senyum pun. Ingat belah kanan apa picek tengok. Tak ada. Oi, dulu masa dengan PAS, kalau MCA, MIC hina Islam, dia tak? Demonstrasi begitu, buat laporan polis. Lah ada. Ngap sunyi sepi. Sebab apa? Orang bagi makan dedak. Tak tengah pok-pok ni jangan tahu tak. Baik yang kafir, baik maupun yang Islam yang duduk diam. Tuan-tuan, kita tahu benda tu tak betul. Kita mendiamkan diri. Ulama bagi satu gelaran. As-saqitu 'anil haqq syaitanu akhrasu, bukan hadis. Kata-kata ulama. Mendiamkan diri di dalam satu kebenaran, golongan itu, orang itu adalah syaitan bisu. Hak dua adalah syaitan bisu. Siapa kata? Presiden PAS kata, bukan aku kata. Aku tu lah habak kat empau ya. Nama apa? Abdul Hadi Awang tak apa kenal. Dia kata lah baru kita nampak. Puak-puak yang meninggalkan perjuangan Islam. Kan? Mereka berani dengan Islam, tapi dayus takut dengan bukan Islam. Tak? Ngap sunyi sepi. Menteri Agama tak bunyi, Menteri Pertahanan tak bunyi, Menteri Pertanian tak bunyi. Timbalan menteri apa undang-undang pun senyap. Kesian Khalid Samad kena tengok dalam YouTube. Depa maki hamun, aku tak setuju yang tu. Kan? Sedih lah kita tengok kawan kita hampa bukan pernah duk ceramah dia. Aku pun tahulah dia, Allah, tiap-tiap kali jumpa saya memang peluk dia tuan-tuan. Dia hormat orang. Dia hormat. Tapi sedih taklah. Pemaki hamun barua di AP, haram jadah. Saya dengar dalam video tu. Jangan cakap macam tu. Kita tak suka kat depa senang jalan penyelesaian. PRU15 tolak depa, penat aku. Faham tak? Tak faham juga tu yang payah. Tawaduk biar bertempat. Siapa dia? Syekh Abdul Qadir Jailani ajak. At-takaburu 'alal mutakabirin sadaqatun. Kita sombong terhadap orang yang sombong itu sebagai sedekah. Ni nak tawaduk dengan puak-puak duk hina Islam pun warak. Tu bukan warak, wakrong. Mampu bila aku sebut bila apa pun. Ini sifat orang-orang yang dikatakan kekasih Allah. Beriman, soleh, tunduk dan patuh, khusyuk dan tawaduk. Siapa mereka? Mereka adalah para anbiya dan orang-orang yang beriman dengan para utusan tersebut. Saya yakin dia ambil daripada kitab Arab. Ni pandai bahasa Arab ni Ustaz Amri ni. Jadi mereka yang dikatakan kekasih Allah, wali Allah, ialah para anbiya dan orang-orang yang beriman dengan para utusan tersebut. Macam kita lah tuan-tuan. Pernah mimpi tak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umur berapa lah? 24 sekali tak pernah bertemu. Allah ruginya ya Allah. Atau selalu mimpi jumpa apa? Era Fazira. Tak ya? Syarilong. Syarilong pun tak. Ni teruk tu. Hang teruk kan aku teruk. Dan saya nak baca hadis. Tu saya buat cerita ni.
Aku ada hujah, sebab tu aku berani kata apa pun. Aku peduli apa. Hampa kata aku tak betul, hampa tunjuk hujah apa aku nak dengar. Saya ada sandaran ulama, saya baca hadis, saya baca ayat Quran, takkan tak betul ikut. Kan? Aku pun dah 30 tahun dah berdakwah. Walaupun baru, kan? Baru 30 tahun. Aku berdakwah tak beranak mai lagi, entah tak? Untuk gelak apa? Tu cerita dia. Kita juga di antara yang umat Muhammad yang belum pernah melihat wajahnya. Tetapi selama mana kita beriman kepada beliau, kita golongan bahagia. Hadis tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba sab'an marratin liman amana bi wa lam yarani. Hadis ni tuan-tuan, Dr. Yusuf Qaradawi meletakkan hadis yang mulia ini dalam kitab beliau. Mak yang tak faham makna untuk terjemah. Berbahagialah orang-orang yang melihat aku kemudian beriman kepadaku. Para sahabat, mereka melihat bukan sekadar batang tubuh beliau, mukjizat-mukjizat, keistimewaan, karamah-karamah yang Allah anugerah, semua mereka tengok. Kata kambing sekok makan beribu orang, betul? Ustaz? Ustaz? Kambing sekok makan beribu orang. Nabi seluk tangan tu kan? Cuba hampa sembelih sekok, aku seluk. Seluk-seluk aku angkat, makan sekok lah. Hampa tak dapat apa. Kan? Kata wali, ni bukan wali. Kan? Para sahabat. Tapi Nabi ulang 7 kali. Berbahagialah. Berbahagialah, berbahagialah. Siapa? Orang-orang yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman kepadaku. Allah cantik. Tapi ingat ada hadis lain pula. Walaupun tak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pernah dengar ayat Quran, dengar hadis, kita tolak masuk neraka. Walladhi nafsu Muhammadin. Pasal dia sakit ni nak cakap pun lupa lah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Hadis Muslim. Dengar hadis ni pula. Tidaklah seseorang yang mendengar dariku. Mula-mula Nabi bersumpah demi jiwa Muhammad. Tidaklah seseorang yang mendengar dariku, dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi, daripada umat ini, sama ada yang mendengar itu Yahudi ataupun Nasrani, apatah lagi kita umat Islam. Dengar tentang Islam, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman dengan risalah yang kubawa, maka bersiap sedialah tempat tinggal kamu di neraka, kata Nabi SAW. Walaupun tak pernah jumpa, tapi pernah dengar hadis Nabi tentang Islam, tentang ayat Quran, mati tidak beriman, maka bukan saya yang menghukum, Nabi habaq. Jadi kalau kita tak pernah berjumpa, tapi kita beriman, kita beramal, Masya Allah, kan? Mudah-mudahan kitalah yang akan menjadi kekasih Allah. Boleh tuan-tuan? Boleh. Menyayangi mereka akan disayangi oleh Allah berdasarkan hadis ni lah. Namun memusuhi mereka akan dimusuhi oleh Allah. Macam hadis sebut, siapa yang memusuhi kekasihku, aku akan memusuhinya. Apatah lagi ulama yang beramal. Kalau ulama yang tak beramal tu tak apalah kata lebih kurang. Sebab dalam Quran pun Tuhan sebut ulama yang tidak beramal. Al-A'raf ayat 176. Ulama yang bernama Bal'am bin Ba'ura, ulama Bani Israel. Allah bagi karamah, bagi kemuliaan, tapi kerana nak hidup senang, nak hidup mewah, nak dunia,
tunduk pada hawa nafsu. Yang ni maki, tak apa. Sebab Allah kata ni ulama anjing dalam Quran Al-A'raf 176. Nak baca kan? Kau buat tak percaya? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu famathaluhu kam dia bila sakit tu kan, dia stop, lupa tu. Hampa cari ni lah, aku tak mau baca dah. Nah. Saya baru sedap tak Ustaz sakit tu. Oh, sungguh. Tak sat makan tergigit. Aku dah ingat gigi patah. Cari gigi tak ada. Takut makan telan ni, rupa semua tergigit. Pasal apa tergigit tu? Kelang kabut nak sembahyang jemaah ngampang. Aku puasa ni, yang ingat aku tak warak kan. Walaupun aku timbang deras pampang, aku bab-bab ni aku jaga. Nah. Tapi Al-A'raf tergigit kan Ustaz, betul ya, bunyi macam gigi patah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tasrukhu yalhath dzalika mathalul qaum alladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Tuan-tuan tengok pasal apa dia jadi Allah buat contoh dia sebagai anjing, seorang ulama Bani Israel. Pasal dia nak dunia dan dia tunduk kepada hawa nafsu. Jenis ulama ni apa maki tak apa. Ni ulama bagus ni. Walaupun di Malaysia tidak diiktiraf, tetapi di luar negara, di mata dunia Islam, beliau disanjung. Abdul Hadi Awang, hampa tergamak fitnah dia. Terima rasuah daripada Najib 90 juta. Lah sunyi sengap, bunyi sepi tak bunyi. Ada seorang tu Tok Syekh juga, dia kata apa? 1.4 juta bayar kat Claire Brown ke apa? Tak bunyi dah. Hampa ni tak takut ke? Itulah balasan. Hampa duk berkelahi sama-sama sendiri. Hampa doa banyaklah tuan-tuan, supaya mereka ni satu penggal. Hari Sabtu ni 9 Zulhijjah 10 Ogos bersamaan 9 Zulhijjah. Ni kalau tak baik ni aku tebah cerai pula, aku ganggu-ganggu ni lupa. Kan? Bukan makan kalut, jangan biasalah tuan-tuan kan. 10 Ogos bersamaan 9 Zulhijjah hari Sabtu. Puasa sehari. Hadis riwayat Imam Muslim. Sunat muakkadah sangat-sangat dituntut. Siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah, hari wukuf Arafah. Wukuf di Arafah sebahagian daripada rukun haji. Ganjaran pahalanya Allah ampunkan dosa kecil setahun dulu dan setahun akan datang. Dosa besar kena taubat, kena beramal, minta ampun kepada Allah. Dosa kecil senang tu ampun. Dan pada 9 Zulhijjah 10 Ogos ini, sekiranya kita berpuasa, selagi kita tidak berbuka puasa, insya-Allah mustajab doa. Minta banyak-banyak tuan-tuan, ya Allah, biar Tuhan ajak ni puak-puak suka fitnah. Tuk bergelai sama-sama sendiri. Lah ni dia heret dengan Mahathir sekali. Mahathir pun pening dah. Bila dia nak lepas ni. Kan? Hari tu kata 2, lah kata 3 pula. Tu ada pula orang sokong bagi habis penggal lah. Tu dia pula dah. Ada kata tak usah duk bagilah, pula dah. Syoknya aku tepuk tangan. Mai aku nak baca ayat Quran. Mai ingat tak ada. Dia nak peringat kalau ada orang PKR yang beragama Islam, PAN yang beragama Islam, PAS yang beragama Islam, UMNO yang beragama Islam, dengar ayat ni. Ayat ni untuk semua, bukan untuk PAS, bukan untuk UMNO, untuk kita umat Muhammad. Surah Sad, surah ke-38, ayat yang kedua, muka surat 667, rujukan tafsir Profesor Mahmud Yunus. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Bahkan kata Allah, orang-orang yang kufur, yang tidak beriman, menolak kebenaran Al-Quran, mereka sesama mereka akan terus bercakaran sesama sendiri. Tengok
Faham tak? Saya ni tak anggur pun. Cakap tu lah tu. Kan? Kita tunggu dah lihat lah. Silap-silap Anwar Ibrahim tu sampai ke mati tak jadi Perdana Menteri. Jangan marah. Aku pun hujung 4 belalang dah, aku boleh scan. Nampak tak ada jalan dah kan. Kan? Tu Mahathir pula duk baik dengan PAS pula lah ni. Baik dengan puak-puak parti pembangkang pula. Pula dah. Apa yang Allah rancang kita pun tak tahu. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Hampa rancang bagian-bagian. Allah rancangan lagi cantik. Ali Imran ayat 54. Jadi jangan duk sombong, jangan tolak kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akan bercakaran, bergaduh sesama sendiri, tuan-tuan. Dulu kenapa PAS berpecah? Pasal itulah. Pasal ada golongan yang tak mau terima kebenaran Al-Quran. Gelai kan? Tuhan munduk tapih seorang demi seorang. Aku pun belum selamat. Tuan-tuan pun belum selamat. Yang dah selamat pasti selamat. Almarhum Tunku Ni Abdul Aziz, Datuk Fadil Nur, semua mati dalam perjuangan Islam. Ustaz Bunyamin Yaakob, Masya Allah, kita masih hidup, belum tentu lagi. Kenapa? Hadis Nabi ada. Innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya penentu kepada segala amalan, amalan yang terakhir. Tengok, punya lama memperjuangkan Islam, boleh tinggal. Kalau saya buka parti baru, lempak saya dalam kelautan Cina. Lah orang nak cari nak saya lempak di laut Cina. Tak gelak apa nampak ni? Gimana ni? Kita pun tiawai meluat aku. Silap masjid apa? Saya ucapan saya semua ada dalam rakaman, tuan-tuan. Esok kalau aku tersilap langkah, orang main balik benda tu, tengok. Tu cerita dia. Kemarin kita buat satu program majlis dialog dengan UMNO. Wanita UMNO banyak hadir. UMNO lelaki apa panggil apa? Tak ada panggilan. Kalau perempuan wanita UMNO, kita muslimat. Kalau lelaki kita muslimut. Kalau muslimut nak tidur. Dia boleh bangun tanya tu, aku syok. Dia ketua wanita cawangan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya soalan ni, tapi janganlah marah lah. Moderator kata tak marah dah, tanya lah. PAS ni ikhlas ke berkawan dengan UMNO? Aku bahasanya nak marah ke? Ditanya soalan tu mangkuk ayun. Jadi yang berhormat, Ustaz Muhammad Azam jawab dulu. Habis dia jawab, saya tambah sikit. Saya kata, Puan, hari ni PAS berkawan dengan UMNO ketika UMNO dah hilang kuasa. Itulah ikhlas. Kot kami berkawan dengan hampa waktu hampa masih memerintah. Kami ada kepentingan, kami boleh dapat habuan. Lah ni, hampa pun tak ada apa, kami pun tak ada apa. Sekian, terima kasih. Dah tanya, aku jawab lah. Ikhlas lah tuan-tuan. Sebab kita berkawan dengan UMNO hari ni, kita buat kerjasama ketika UMNO hilang segala-galanya. Betul tak? Betul tak bang? Syekh, tanya dia ni sikit. Engkau nampak com macam-macam. Sat lagi habis semayang nak jumpa kan? Melawak kan? Itu cerita dia. Ikhlas lah tu. Kita ni minta maaf lah, logik akal ni tuan-tuan. Kalau berkawan dengan orang senang tu mesti ada sebab. Dia tak? Dia ada kuasa, dia ada kedudukan, wang ringgit. Lah dia pun tak ada apa. Aku kata hampa UMNO tak ada apa. Kami dari dulu memang tak ada apa dah. Dia boleh terima. Tu ketua wanita UMNO cawangan lain pula jumpa saya. Ustaz, nak jemput Ustaz pergi tempat kami. Boleh. Tu dia suka dah tu. Tak tahulah sama ada suka ceramah aku atau suka kat aku. Yang tu kena faham. Dia kan? Dia ada dua keadaan kan? Mungkin dua-dua sekali. Tadi ni aku tak main, boleh lah saya main kemas.
Kalau bini aku main tu cakap macam tu, dia jegil lah tuan-tuan. Siap, siap. Aku pun tunduk. Bukan takut. Tapi dia menakutkan aku. Dah. Kau tak tuan-tuan ngantuk. Saya ni suka seluruh itu je. Puasa lah tuan-tuan hari Sabtu ni. Saya minta, tadi saya puasa pun saya minta, Ya Allah, selamatkanlah agama Islam dan umat Islam di Malaysia. Juga di mana-mana saja mereka berada. Kan? Gagalkanlah segala perancangan jahat musuh-musuh Islam. Di Malaysia ni aku sebut parti-parti menjadi musuh Islam. Di AP memang aku tak tinggal lah. Yang tu wajib lah. Kan? Bukan takat sebut di AP, hancurkan di AP. Hancur dan porak-perandakanlah ya Allah mereka-mereka yang menjadi musuh pada Islam dan umat Islam. Tu kena puasa agak tuan-tuan. Tak apalah, hampa malas Isnin Khamis aku pun malas saja hari ni buat warak bila lebih. Tapi hari Sabtu ni pakat buat. Boleh? Boleh insya-Allah. Menyayangi mereka akan disayangi oleh Allah, namun memusuhi mereka akan dimusuhi oleh Allah. Tak salah. Saya abang betul. Mujahid. Dia pun ustaz. Kita tak cakap pelik-pelik namanya. Tidak. Kita tak maki hamun Mak Sabu tu kan nak cerita. Saya pergi Terengganu, kebetulan kami duduk chalet yang sama. Dia tahu saya duduk chalet yang tu ustaz. Dia tunggu sampai saya keluar, dia nak ajak pergi makan sekali. Masa dulu tu. Dulu dia jawatan tinggi lah dalam PAS kan. AJK Pusat. Kita baik. Kalau ceramah saya tuan-tuan saya ingat. Ustaz dia suruh saya ceramah lah di kawasan Kuala Kedah. Dia sikit lah dia dah. Ustaz boleh lama sikit. Mana dia boleh terima lah. Tapi kita sedih segitu lah. Tapi maki hamun Khalid Samad tu saya tak setuju lah. Saya tak pastilah puak mana yang maki hamun, tapi duk nampak yang meleraikan insiden tersebut ialah Marikan Kepala Batas. Dia main tolak orang tu. Jadi puak mana? Apa faham lah no? Kita tak buat macam tu. Kita tak maki hamun. Macam-macam maki sedih tak kita. Saya tak setuju macam tu. Kita tak suka ni PRU 15, kita tukar. Tak susah. Tambahlah 18 tahun. Berapa? Pernah mengundi apa mengundi? Mengundi apa? DAP. Cerah masa depan jawablah, undi tu rahsia. Tak salah doina ulama PAS. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bukan calang-calang tuan-tuan. Aku perasan kalau ulama PAN nak berdebatkan dia balik awal. Dia dengan Quran hadis mahir, usul fiqhnya semua. Sampai nak pergi berdebat. Tak tahulah. Kan? Maksud Allah memusuhi orang yang memusuhi kekasihnya adalah dengan mencabut keberkatan dari hidupnya. Itu dia. Sesiapa yang memusuhi wali-wali Allah, hidup tak ada keberkatan. Itu yang kita takut tuan-tuan tu. Anak jadi hawa biru. Faham tak ni? Anak jadi kelang kabut. Tu adalah benda kita buat tak kena. Saya pun bimbang tuan-tuan. Saya membesarkan anak-anak saya selama 16 tahun dengan hasil pendapatan riba. Ni, Ak Sulung. Alhamdulillah lah tak jadi Jebon. Jadi James Bond. Alhamdulillah. Ustaz. Anak nombor 2 baru nak start. Anak nombor 3 ustaz kuliah pada duk main kat sini. Tapi yang syok anak Rafi. Dia tak main lah ni. Anak Rafi jumpa saya kan, anak saya Muhammad Isyan nak main ganti kan. Ustaz, anak ustaz tak pandai mengajar. Amboi pandai menilai pula no. Pasal apa dia tak pandai mengajar? Dia tak kata kat UMNO. Kira pandai mengajar mesti kata kat UMNO. Lah aku tak kata dah kat UMNO, aku kata kat Pakatan Harapan lah kan. Teringat dia tu kata tu syok. Ada lagi satu tu aku nak sebut, hampa jangan kata aku lelak mana saya nak cerita di Masjid Batu. Ustaz, pasal apa lama tak main masjid kami? Ustaz ada bapak kata ustaz tak main sekali nak kerak ustaz. Aku masuk Jawi dah kerak kali kedua jam.
Nah, ada mudah-mudahan Allah merahmatilah Rafi. Saya tiap kali main sini teringat kat dia. Main sebab saya suka usik dia. Saya bukan kenal dia baru 2-3 tahun, puluhan tahun. Sejak di Tanjung Tok Kong lagi. Di belah Pulau Pinang dia selalu ikut kuliah saya. Saya tak tahu kata dia bawa teksi kan. Aku duk heran, kopi tang mana dia ada? Dia ni SB ke atau aku SB? Kali itu saya usik, entah ni SB ke? Ada kan nak bawa teksi. Tak apa. Ninggal muda tu. 52. Mak berapa? Umur 50. Berapa? 50 ah? Lagi 2 tahun. Gelak-gelak hampa habis dulu. Itulah tuan-tuan, kita buat persiapan lah untuk kembali bertemu dengan Allah. Allah cabut keberkatan tu. Sesiapa yang memusuhi wali-wali Allah, kekasih Allah, orang soleh, orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya, macam Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, tuan-tuan. Hampa pernah sembang dia tak? Tahun 2013 saya dijadualkan berceramah dengan beliau di Selama Perak. Saya sampai-sampai dia duduk seorang-seorang. Siapa pun tak duduk dengan dia. Sebab orang segan dengan dia, tuan-tuan. Sebelah sana ada 2 orang duduk jauh. Salah seorang tu ialah bisan dia. Bisan pun tak main duduk sembang tak. Aku pula pergi duduk dekat sebelah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarilum. Duduk sengah aku tak macam mana nak mula ni. Nak cerita bola sepak tak patut sangat. Kan? Kan? Saya dapat idea. Tuan Guru, Yusuf dengan Abdul Rahman di mana sekarang, Tuan Guru? Dia dengar sebut nama anak dia perkemai. Yusuf anak dah bagi kahwin dengan Mu'alaf Melaka. Sekarang dah ada anak. Abdul Rahman dia buka kedai lah. Dia sembang syok nak. Sebenarnya dia ramah. Cuma hampa nak kena pandai buka cerita. Kan? Tu panjang lah. Lepas tu kami ceramah lah 2 orang. Saya biasalah ustaz, aku bukan kira hang presiden ke apa. Lawak siapa? Dia tak larat gelak malam tu. Habis ceramah saya biduk, Tuan Guru macam mana? Ceramah boleh? Boleh kata. Tu kira okey lah. Hampa bukan Tuan Guru. Duk komen aku labuh cuma. Hilang keberkatan tu. Menyukarkan kehidupannya tu dia. Tuan-tuan, kaya bukan segala-galanya tau. Tuan-tuan ingat, money is everything, bohong. Kan? Orang putih kata wang itu segala-galanya. Tidak. Wang tidak mampu membeli apa dah? Ketenangan, kebahagiaan. Tidak. Duit banyak, anak serabut, bahagiakan kita. Seorang jebon, seorang makbon, kan? Seorang pelesit, orang jem. Duit tak banyak, anak-anak semua okey, alhamdulillah, tak ada masalah dengar cakap. Salah satu ni dia. Ni saya yakin ni daripada kita Arab ni. Ustaz Amri ni bukan jalan-jalan. Hampa mengaji ke Arab? Syria pi, Syria. Pi Mekah pun 12 hari patut taklim. Kan? Tok Guru Haji Soleh Musa 12 tahun belajar di Mekah. Alim 12 tahun bidang akidah. Aku pi 12 hari umrah. Tu pun kadang-kadang tak cukup sehari, dia perkencing baru punya package. Tinggal 11 hari 9 malam. Package pun kaki kencing. Aduh, letih kita tuan-tuan. Saya pasal tak pandai urus sendiri. Kalau pandai aku pergi sendiri nak. Kan? Saya bab-bab tu tak apa confident, tambah kita overseas luar Nabi kan. Tapi ada seorang muslimat kami tu, masya-Allah, pandai tu. Ketua muslimat Sungai Petani. Dia bawa semua jemaah. Muslimat, muslimut dia tak bawa lah. Muslimat. Dia buat daripada Malaysia. Booking hotel tak sangkut apa pun. Tu yang aku duk heran bila pergi dengan PK, macam-macam alasan. Datuk tak ya Allah ni, jemaah sekalian, kita terpaksa keluar pada hotel ni, pergi duduk hotel lain pasal ada masalah. Bukan masalah sebenarnya. Depa tak bayar duit penuh. Depa duk kata masalah, duk maki hamu Pak Arab, Abu Lahab, Abu Jahal. Tak pasal-pasal kau tu, terbatuk dalam kubur. Ni keturunan Abu Lahab, Abu Jahal. Kita mati-mati percaya.
Bila kita tanya orang yang buat kerja ni, yang tak pernah sangkut 10 tahun anak murid saya orang Langkawi. Bohong saya. Aduh, mereka tak bayar penuh. Kami kena itu. Lagi sehari dah. Lepas tu pergi Madinah kan. Kita pergi Mekah tu kan itu. Madinah main Mekah. Lagi sehari lah. Terpaksa keluar. Daripada hotel 5 bintang pergi hotel 4 bintang. Jauh pula tu. Aduh. Nah. Jadi ada orang nak buat kerja packing macam ni, tolonglah jangan nak kencing orang. Hampa boleh kencing kat kami, tapi orang yang mahir bidang ni, muslimat tu buat tak sangkut tu. Saya tabik tu. Hai ustaz, kita tak berani tu. Dia bawa ramai tu. Tak ada masalah, tak ada gendala apa kot kapal terbang tayar pancat apa tak ada. Kan? Baik. Menyukarkan kehidupannya dan menyediakan azab yang pedih untuknya di akhirat kerana memusuhi wali-wali Allah. Tu dia tuan-tuan. Jangan. Kita tak suka tengah mana pun tu salah duk maki hamun. Nah, para ulama. Memusuhi kekasih Allah adalah dengan membenci mereka, benci. Menyakiti perasaan, tapi Tok Haji Hadi ni relax. Relax semua tenang. Fitnah 90 juta. Macam-macam fitnah. Saya dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ni memang rezeki semua. Makan banyak kali dengan dia. Ceramah dapat sekali. Salam tu berkali-kali. Yang saya tak ada rezeki almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz. Saya ingat sepanjang hidup saya 2 atau 3 kali saya dapat bersalaman dengan dia. Tak ada rezeki. Kalau Tok Guru Haji Hadi ni, Masya Allah, Tuhan bagi rezeki. Menyakiti perasaan dan tubuh badan mereka. Tu macam dia papi tumbuk Khalid Samad tu. Aku tak setuju lah. Saya tengok dalam video tu dia tumbuk tuan-tuan. Kan? Aku bukan takut apa. Tumbuk tu tumbuk ada makna. Kan? Mana tahu dia pergi jumpa bomo siam kan. Painai pum bagi. Sawadikap, mai dekat sikit aku nak dakap. Tu cakap siam lah ngerti tak mai. Sawadikap, mai dekat sikit aku nak dakap. Aku takut dia tumbuk tu ada kira cara. Tahu sat lagi kawan tu pun jatuh sakit. Kawan tumbuk tu aku buat sedah ya. Hang bersyirik. Kan? Sebab tu tuan-tuan kita ni kena ada juga pakai. Ustaz pakai tak? Mai. Kalau aku tak pakai hang nampak lah aku punya. Hanya lulak mai. Tuan-tuan nak amal, tak mau amal sudah ni ayat Quran. Takkan amal ayat Quran syirik. Kita minta pada Allah, bukan minta ke ayat Quran. Mana-mana pun saya sebut. Nak keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kelendak lagi rancak. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Al-Baqarah 107. Sambung hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ali Imran 173. Sambung lagi At-Taubah 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Kemudian sambung bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baru masuk dalam kenderaan. Kita serah kat Tuhan lah. Saya amal tuan-tuan. Aku musuh banyak. Kan? Tapi kalau saya baca hebat macam mana pun amalan, kalau Allah takdir kena. Takkanlah tak kena lagi. Sampai masjid bagi duit, aku borah tabung hangpa. Sekali lagi hangpa bur pula tabung aku. Mana tabung? Aku borah demi Allah. Itu amalan saya. Kan? Masa nak ni ya Allah, rahmati dan lindungilah aku dan sekeluarga. Termasuk semua sahabat-sahabat seperjuangan dengan aku, termasuk Ma'il. Macam kemah apa? Benda simple kita tak boleh buat tuan-tuan. Bukan kos dia tinggi. Saya amal lama dah tuan-tuan. Alhamdulillah. Kalau kena saya redha, saya abang ya Allah. Kalau hang uji aku, bagilah aku sabar dalam menghadapi ujianmu ya Allah. Aku redha ya Allah. Nabi lagi hebat pada kita pun kena. Kan? Kena apa? Kena apa Ustaz? Nabi kena tu. Bukan santau apa? Hak depa kacau tu lah. Sihir. Sihir. Kan? Nabi lagi hebat. Tapi kita
Ikhtiar baca ayat Quran. Tu masa nak naik keluar pada rumah, saya kunci rumah sampai bismillahirrahmanirrahim baru masuk. Aku tak reti doa baca kenderaan tu. Cucuku pandai. Bila naik suruh dia baca. Awak Wan tak baca, saja nak test tengok hang boleh tak boleh. Wan hal aku tak ingat. Subhanallazi tu. Sidia aku tak ingat, cerai semua. Dia pun mengaji pasti dia beradik semua reti lah. Kan? Lepas tu masa drive tu, saya baca Fatihah. Saya baca ayatul kursi, Allahu la ilaha tu. Semua ayat pelindung tu. Saya baca amanah Rasul. Kalau aku mati, aku beriman pada Allah dan Rasul. Saya baca 3 qul. Baguslah. Saya buka lagu Siti Nurhaliza. Itu pun nak kena dengar ni kak. Kan? Suara dia sedap. Bukan kata tak boleh, boleh. Tapi buat ni dulu. Tidak. Mak Air buat lah tu ngangguk tu. Meluat ke Mak Air. Menyakiti perasaan dan tubuh badan mereka. Menghasut orang ramai untuk mempelekeh mereka. Macam yang berlaku tak ada. Batang tubuh Tunggu Haji Abdul Hadi Awang lah. Tonton tengok dalam WhatsApp. Sampai berasap. Maki Amun dah. Kata hampa tergamak tu. Hidup dia pala macam mana aku tak tahu. Tapi ada yang kena orang. Anak jadi serabut. Nah. Nah. Bukan kata siapa-siapa Pak Ji. Nah. Tapi memang kata pun. Menghasut orang ramai untuk mempelekehkan mereka. Kita ni kalau nak hina Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, berdiri depan cermin tengok muka hang tu. Ilmu hang tara mana, amalan hang tara mana. Agak-agak hang dengan dia siapa banyak salah terhadap Allah. Tembak kemat. Subuh pun 6.45. Dah lah bangun lewat, takbir pula tu, ikut pas. Allahu Akbar. Tembak kemat. Nyampah aku. Menghasut orang ramai untuk mempelekehkan mereka dan tidak patuh pada saranan dan arahan kekasih Allah. Kan? Arahan mereka yang betul, yang tidak menyimpang pada ajaran Allah dan Rasul wajib dipatuhi. Sebab itu dalam kita duduk berjemaah tuan-tuan, soal wala' kesetiaan ni penting. Wala' lain, taat lain. Baiklah. Allah telah memberi contoh yang banyak tentang golongan ini. Seperti Bani Israel yang ditukar menjadi babi dan beruk kerana melanggar arahan Nabi Musa agar tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Nabi Musa, ulul azmi, seorang anbiya, rasul, pun orang langgar tu dia. Tukar jadi kera dan babi. Kita jadi jebon. Kan? Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman pada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Al-Baqarah ayat 65. Jadi kera. Kera tak sedap, buruk mak ye. Kan? Demikian juga kesudahan bagi sebahagian besar pembesar Quraisy yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbunuh di medan Badar dan dicampak ke dalam telaga Abu Jahal. Mampus dalam perang Badar 17 Ramadan 2 Hijrah. Seminggu selepas tu Abu Lahab pula balik awal. Dia tak pergi perang, tapi dia bagi sebahagian besar harta milik dia untuk memastikan Islam tak menang. Tu anak menakan dia lawan. Seminggu lepas 17 Ramadan 24 Ramadan giliran Abu Lahab nak mati. Habis harta habis, menang benda. Tengok tak kawan? Kalau kata harta habis, Islam tenggelam, berbaloi juga lah. Atau sadut lawan Islam. Pasal apa? Islam tak akan tenggelam. Mana dalam Quran? Ada 2. Baca satu surah At-Taubah. Ayat ke berapa? Ayat 32. Surah ke-9. Tak usah lawan Islam lah. Takkan tak percaya Quran? Kalau hadis tuan-tuan boleh petikai, sahih tak sahih? Sahih tak sahih? Kan? Jenis mengaji hadis ni lah. Oh kalau ustaz sahih tak sahih? Yang ni sahih muka ramai.
Allah berfirman, bunyi macam mana? Ha? Yuriduna ay yutfi'u nurullahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ay yutimma nurahu walau karihal kafirun. Aduh, batu salah orang Islam ah. Nah, Islam agama Allah ni. Nah, agama satu-satu agama yang Allah redha. Hangpa nak lawan agama pemilik pencipta alam, silap banyak. Tu tak menang pun. Aku ada jawapan ah. Islam akan menang kena tengok Ali Imran 141. Setelah saringan Allah berakhir, Allah tapih. Hak tinggal betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Masa tu menang. Kafir semua mampu habis. Kena yakin lah. Haklah ada tak clear lagi Pak Ji. Aku pun belum tentu. Mungkin kadang-kadang nak tunjuk kita hebat. Kita berani. Hentam. Tak ikhlas dalam perjuangan. Tu lambat menang. Faham Syekh? Tak pernah tengok pun dulu ni. Baru pindah macam ni. Lama dah. Berapa puluh tahun duduk ni? 50. Umur pun tak sampai 50 lagi. Ni main lambat. Habis dah. Wallahualam. Jadi lah, dapat bini main lambat dah. Dulu masa tak kahwin main weh. Jangan marah. Aku usik semua orang. Hampa jangan usik aku sudah. Aku tabuh hampa. Semoga Allah golongkan kita di kalangan kekasihnya dan di kalangan orang-orang yang mencintai kekasihnya. Cukup lah kot uraian. Tak apa, saya ambil sikit lah tuan-tuan. Nak jadi wali Allah dalam buku agama, saya ambil poin ni. Ada 4 syarat untuk mencapai tingkat wali Allah. Ada 4. Pertama, berdasarkan ayat tadi, alladzina amanu, beriman, percaya dan buktikan dengan beramal. Amal itu takwa. Iman, takwa. Yang ketiga, selalu berjihad di jalan Allah. Kita kena hidup kita ni tuan-tuan mesti tekad memperjuangkan agama Islam. Takut saat lagi hampa hidup senang, duit melimpah ruah, tak pernah memperjuangkan Islam, tak bela Islam, mati munafik. Man mata walam yaghzu walam yuhaddin nafsahu bihi mata ala syubatin min nifaq. Pergi tengok hadis Muslim, kitab Bulughul Maram, karangan Syekh Ibnu Hajar. Siapa yang mati tidak pernah berperang memperjuangkan Islam dan tidak pernah terlintas di dalam hati nak memperjuangkan Islam, mati dengan membawa balik benih munafik. Innal munafiqin fid dar kil asfali minan nar. Ayat Quran An-Nisa 145. Munafik di bawah neraka. Yang keempat, senantiasa melakukan amalan-amalan nawafil. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hadis qudsi. Ni Allah bagi jaminan, dengar elok. Wali Allah, sebab tu saya pilih hadis ni. Yang keempat, senantiasa melakukan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunat. Dan senantiasa hamba-hambaku beramal dengan amalan-amalan sunat, nescaya ku kasih akan hamba-Ku itu. Adik, kalau Tuhan dah kasih kat ustaz, adakah manusia boleh memudaratkan ustaz? Boleh tak? Tuhan kasih kat aku, boleh tak? Tak boleh. Tuhan dia jaga saya. Letih macam mana pun balik lewat pum subuh awal waktu, dia bagi jaga kekasih dia. Ni orang duduk berjuang agama dia ni. Ikhlas tak ikhlas aku dengan Tuhan saja tahu. Hampa mana boleh tahu? Kan? Jaga letih. Tapi boleh bangun awal waktu, sembahyang tahajud, sembahyang hajat. Tangan ringan dah, sedekah. Tadi main bank Rohingya, bawa anak bubuh tu, saya ambil RM5 sebelum sampai ni. Kat orang mana? Rohingya. Itu solat mesti jaga, dan juga berdakwah sikit. Aku bagi RM5. Baik, terima kasih. Ya, saya solat. Itu solat jangan tinggal. Main masjid apa? Tabung tu RM3. Kan? Awak Ustaz tak bagi sama RM5. Ikut suka aku lah, duit aku. Hampa lorak apa? Baru Tuhan jaga kita.
Tiap hari sedekah. Jangan bermusim. Boleh? Saya nak bagi salam dulu. Terima kasih Ridwan kemaafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal-ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu